Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama tetamu kita hari ini di dalam Sibu Digital Podcast, iaitu salah seorang fotografer yang cakap dan Okay, memang Assalamualaikum dan selamat pagi. hmm, Saya Ahmad Fidas bin Arifin, boleh panggil Eden. Okay, Eden Lens Photography. Panggil kadang-kadang nama Eden Fidaus dekat Facebook, Instagram. bagi tak? Boleh cerita lagi kalau nak cerita tentang tadi kat mana? Okay, saya sebelum ni diploma dekat UiTM Kota Samaraha dalam bidang construction management ataupun building construction dekat Fakulti Architecture, planning and surveying, and then melanjutkan pelajaran di UiTM dalam bidang fotografi, fokus on fashion photography, dan melanjutkan pelajaran dalam bidang master in art fashion photography. Okey, tadi dah dengar, ada dengar ni. Start belajar di Land Surveyor kan? Uh, Macam mana boleh masuk fotografi tu? okay, mula-mula macam ni tau. Kita mula-mula bidang fotografi tu minat memang dari dulu lagi lah. Dari semasa ambil diploma dulu pun minat. Mm-mm. Masa semester ketiga, semester keempat ada beli kamera, Mm-mm. kamera compact camera Nikon L23 rasanya. Yang digital tu. Compact camera Oh. digital yang pakai bateri double A lagi time Ui, tu. lama. Okey, dan tu macam minat lah ambil gambar macam flora, ambil Ah. gambar banyak gambar pada pokok-pokok semua kan. Macam Mm-mm. minat ambil gambar landscape, Mm. try. Lepas tu master final semester untuk diploma tu macam banyak kelas, banyak apa kekosongan, Mm-mm. kelas pun 2 3 je. Mm. Ada duit sikit lah beli DSLR. Time tu pakai Nikon D60. D60 yang kamera saja yang 10 Ah, megapixel tu. ah, ah. Okay. Lepas start dari situ minat foto memang dah start ambil gambar lah. Pasal mula minat fotografi tu macam kita tengok majalah tau. Kita tengok Ya. majalah, scroll pertama ni National Geography Mm-mm. punya majalah kan. Macam mana dia orang gambar cantik kan. Mm-mm. Lepas tu kita belajar di situ. Ambil daripada magazine. Belajar daripada magazine, beli magazine. Mula-mula kita ambil magazine digital image apa benda semua lah. Dunia kamera. Dunia kamera tu. Belajar macam mana dia orang punya setting mula-mula. Belajar setting tak jadi. Macam tak jadi macam gambar yang kita nak. Betul. Mula-mula fikir tu ni tau. Mula-mula kita fikir, saya fikirlah. Mula-mula fikir kamera tu yang kan macam salah kamera. Upgrade beli kamera lain. And then kita buat lagi. Still menghadapi masalah yang sama. So dari situ macam okay lah, kita fotografi kena ada guru, kena ada cikgu. So Okay. mengambil keputusan pencun final tu kita buat ada UiTM ada buka apa ni untuk melanjutkan pelajaran. Kita tukar bidang. Saya minta bidang ambil bidang minta fotografi, lepas tu second choice baru minta construction management. Uh, Construction management tiba-tiba bila keputusan keluar Hmm. dapat fotografi. Oh. Kan dia macam something pelik. Macam 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 dapat fotografi. Memang lagi minta fotografi. Cuma kan kita ada ada choice kan. choice Pilihan dalam satu, 3 pilihan ke dua. 4 macam tu kan. So mula-mula minta architecture, minta engineering, minta. Oh. Jadi fotografi tu last sekali tau. Kira macam pilihan yang last tu minat lah. Minat. Kalau Dia macam tak dapat tak apa lah. tak apa tak apa. Okay. Tapi still dalam hati tu nak berguru. Macam nak belajar something. Kita punya minat tu belajar kat magazine tak jadi. Buka YouTube kan. Dah bagi top. Macam dulu saya suka ikon saya masa dekat YouTube Chronopoto yang rambut afro tu. Ingat. Dia ajar dia buat comparison kamera ni dengan kamera ni. Di situlah saya start beli kamera tau. Macam kita upgrade kamera ni. Ingatkan gambar tu efek pada kamera apa? Daripada kamera tu akan efek gambar. Rupanya kita punya teknik and skill. So lepas saya dapat tawaran, saya tukar kamera daripada dulu lepas D60 saya tukar D3200. Time tu 12 megapixel. Time tu dah ada video kan? Masa Ada tu video. dah kamera DSLR dah ada video kan? Yes. Ada kamera yang full HD. Ya. Lepas tu tukar kamera sebab kita pengaruh YouTube, pengaruh Facebook kan. Dia cakap kalau untuk semi-pro, untuk belajar foto kena pakai pro kamera. Kalau dulu D90. Lepas tu D7000. Okay, time tu 7000
Cyber 100 belum keluar lagi. Ah. Lepas tu lepas beli, saya keputuskan kita jual semua kabel, kita ambil di 7000. Ambil di 7000 dengan lens 18-200 sebab mudah. Kita ada zoom lens, kita ada wide lens. Lepas tu lepas ambil tu belajar mula-mula daripada step pertama. Saya belajar step pertama, semester pertama belajar dia punya basic fotografi. Saya rasa satu fotografi tu something yang susah. Lepas tu dia punya setiap sem tu akan berdepan dengan kesukaran untuk mengambil gambar. Mula-mula mudah, mula-mula kita minat. Lama-lama dia jadi macam satu yang terpaksa dihadam, terpaksa buat dengan sebaik-baik. Itu belum lagi kena hentam dengan lecturer dengan artwork yang tak berapa. Belajar teknik, apa dia punya balancing, apa benda geometry, horizontal, semualah benda libatkan tu. Lepas tu lepas next semester makin lama makin susah fotografi tu. Dia bukan makin senang lah. Makin Ingatkan senang. dah dapat basic tu, dah tahu teknik tu, makin senang tapi makin susah. Makin susah sebab dia akan mendahului dekat segmen makin dalam tu. Dia macam kita bukan setakat ambil gambar, kita create gambar, create image tu. Sebab tu kalau kita tengok fotografer, kebanyakannya bila orang cakap shoot and burn, customer berkemungkinan besar akan komplain. Gambar tak cantik, gambar kadang-kadang kadang-kadang gambar overexposure. Sekarang ni kita apa? Kalau fotografer tu sendiri, dia orang tahu apa yang dia orang buat. Kebanyakan fotografer tahu. Betul gambar tu dia orang akan edit bagi normal balik. Macam gambar tu ada kuning-kuning sikit, dia orang pandai adjust. Itu sebab tu pentingnya pendidikan dalam bidang fotografi. Tak perlu belajar mesti tu advance. Tapi kalau ada cikgu ke senior ke ataupun otak-otak dalam fotografi, boleh jumpa diorang, minta diorang ajar. Itu je lah daripada bidang fotografi yang saya takat ni lah saya buat. Kira memang dah masa tu memang dah start minat lah. Memang minat tu memang dari awal-awal lagi. Memang dari awal. So dia jadi faktor yang nak buat bisnes juga dalam bidang sebab fotografi. Fotografi ni dia sebenarnya bukan setakat hobi tau. Yes. Dia bukan setakat hobi. Dia kadang-kadang kita punya kreativiti tu boleh menjana pendapatan. Yang tu yang faktor dia sebenarnya. Fotografi ni dia kadang-kadang kita punya kreativiti tu tak sama dengan orang lain. Kadang macam kita ada ambil gambar macam ni. Orang lain pandai ambil gambar macam ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia boleh buat kan. So dia masing-masing ada kreativiti masing-masing. Sebab tu fotografi ni ada pelbagai bidang. Ada pelbagai kita panggil section dia sendiri. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ambil fotografi ni, kalau orang suruh ambil, awak boleh ambil gambar wedding tak? Kadang-kadang ada orang tak boleh ambil. Kadang-kadang orang tu dia tak boleh ambil gambar wedding. Tapi dia boleh ambil gambar lain. Betul. Boleh ambil gambar fashion. Dia macam tu. Dia ada bidang-bidang tersendiri, kemahiran tersendiri. Maksudnya dia semuanya, fotografi ni bukanlah satu saja. Dia ada banyak section, banyak specialist. Sebab kalau kita buka dalam fotografi tu sendiri, type of fotografi, dia ada dalam lebih daripada 44 jenis fotografi dalam dunia ni. Daripada art, fashion, apa lagi commercial tu dah terlibat dalam art fashion, lepas tu wedding fotografi, worldwide fotografi, sport fotografi, event fotografi, and journalist dengan event nampak macam sama kan, nampak tapi different type of fotografi. Betul. Sebab macam saya rasa jurnalis ni lebih kepada moment. Yes. Kalau macam event pun moment kan. Tapi yang macam benda-benda yang kita kena create macam art sikit, benda tu bukannya moment, benda tu kena. Sebab jurnalis dia sebenarnya bukan setakat moment. Moment yang ada story. Dia mesti ada, you ambil gambar kan, memang itu movement, tapi mesti ada story. Kenapa gambar tu dihasilkan? Kenapa, apakah di sebalik gambar tu? Itu dia punya konteks dalam gambar tu. Okay, so itu tadi kita cerita pasal fotografi. Sekarang ni kita bercerita tentang fotografi dari side business. Di mana kita sekarang ni kita tahu fotografi adalah bisnes yang sangat besar lah sekarang. Memang ramai. Fotografer makin lama makin banyak. Kamera pun makin lama makin canggih. Canggih makin mahal. Tapi kita dapat tahu juga
klien juga mainkan peranan tentang macam mana bisnes fotografi itu boleh maju atau tak. Sebab kita akan selalu deal dengan klien yang akan minta harga yang bawah dari yang Bawah kita daripada market. Okay. market. So bila jadi macam tu, macam mana kita nak buat? Okay, macam ni sebenarnya fotografi ni bidang fotografi ni lah. Tak kisahlah videografi dalam part tu dia ada macam piramid harga tu. Ada level, ada punya hierarki dia. Okay. Sekarang ni bila fotografi tu more tu, okay, you kena faham. Dia fotografi, kalau bidang fotografi, okay, ada satu jenis fotografi harga dia tentu. Ada jenis fotografi harga tentu. Contohnya wedding range harga 1,000, 2,000, 3,000. Okay. Event pula maybe sampai 5,000, maybe sampai 10,000 boleh jadi kan. Okay, sekarang ni dia bukan kacau market ke tak kacau market, tetapi kena faham satu benda. Setiap fotografer tu sendiri dia ada modal yang dia pakai. Modal besar kadang-kadang daripada kamera, lens, lepas tu Lighting. dia punya editing, dia punya apa tu, laptop dia, lepas tu lighting lagi. Itu tak kira dia orang punya aksesori lain, tripod, itu belum bahagian yang ada ambil video sekali, gimbal semua tu, itu melibatkan kos tinggi. Betul. Sebab kadang-kadang kalau kita perasan ada yang seorang fotografer ni kadang-kadang dia demand. Bila kita nak tahu kenapa dia demand, kita kena tengok apa yang dia pakai. Sebab ada kamera kadang-kadangnya dia pakai, kita tengok barang dia bawa, kita tengok macam satu barang, kita kadang-kadang kita tahu yang kamera yang dia pakai itu kadang-kadang boleh beli kereta. Betul. Dia macam, dia bukan setakat gadget tu sendiri, skill atau ilmu seorang fotografer tu yang membuat harga dia, menentukan harga dia sendiri. Maksudnya harga seorang fotografer tu bukan terletak pada equipment saja. Maksudnya terletak pada skill dia. Skill, knowledge dia, lepas tu Experience. Sebenarnya macam ni tau. Dia macam, if you bawa masuk dalam bidang fotografi, dia bukan, you kena, memang yang you nak cari customer. Betul. Itu tak menafikan you nak kerja customer, sebab kalau you letak harga mahal, customer tak dapat. Contoh, ni sebagai contoh, customer tak dapat. Lepas tu kalau you fikir balik, ini macam saya bawa mula fotografi, takkan nak letak harga terus 1,000, mesti harga letak bawah daripada 1,000. Yes, betul, kena letak bawah daripada harga 1,000. Depend dengan apa situation dia. Contoh, sebagai contoh lah, you macam kawasan ke 1,000, wedding fotografi range dalam 1,000 contoh contoh 1,000. Itu harga terpulang dengan fotografer sini, letak 1,000, letak 2,000, itu terpulang. Itu dia punya demand. Tetapi sekarang ni dia punya what type of shoot you nak. Sekarang kalau if you letak harga 1,000 tapi you nak dua fotografer dalam satu tu, tak tentu boleh dapat lagi. Betul. Kadang-kadang dia boleh macam you orang 1,000, okay, seorang fotografer je datang. Iyalah. Tapi you jangan expect macam gambar yang jumpa kat Google, jumpa kat Facebook. Sebab seorang fotografer tak boleh buat 2-3 kerja. Betul. You macam, okay, you dah bayar seorang fotografer, harga tu murah, harga seorang fotografer. Tetapi fotografer tu pun ada responsible. Dia akan ambil gambar yang penting sahaja. Dia takkan ambil gambar yang macam kita panggil macam creative angle, kadang-kadang scene yang betul-betul tepi angle yang main fotografer tak ambil. Yang mustahil dia tak akan ambil. Pasal dia benda yang kreatif ni kebanyakan take a time. Betul. Benda moment yang macam wedding event, dia macam ada moment yang tepat pada masa tu. So main photographer akan shoot tepat pada masa. Tetapi yang part-part kreatif ni semua second photographer yang buat. Itu tugas dia. So bila memandangkan nak shoot fotografi tapi nak bayar murah, bukan tak boleh. Tapi jangan harap kualiti yang tinggi. Sebab kita buat, kita beli nasi lemak tepi jalan dengan beli nasi lemak dalam mall. Benda yang hampir sama, tapi harga berbeza. Kita mungkin dapat servis yang berbeza. Macam nasi lemak yang sama, tapi kita beli dekat, contohlah dekat mall tu, cara pinggan cantik, layout cantik, harga mahal. You kena faham, you bayar tu bukan setakat nasi lemak tu saja. You bayar dia punya servis. Servis layout semua tu, itu dia punya price dia. Lepas tu, kalau memandangkan kita kacau market, okay, betul. Sekarang ni, dia bukan, kadang-kadang fotografer ni dia tak tahu tau. Sebelum dia buka bisnes, dia tahu berapa market. Dia sebelum, kalau siapa fotografer lah nak buat servis fotografi baru mula kan, ikut fotografer yang dah ada. Try follow diorang, minta kebenaran, okay, nak join dia ke, minta cari ilmu dengan diorang, tanya pendapat diorang. Kadang-kadang diorang ni boleh jadi cikgu.
cikgu sebab kita sebagai cikgu yang start daripada ilmu sebab kita ada dua pendidikan. Satu pendidikan daripada akademik, satu pendidikan daripada experience. Yang experience ni kita tak boleh dapat dekat universiti. Experience ni mesti dapat dekat senior fotografer. Practical lah. Practical tu. Kadang-kadang bukan universiti memang ada ajar situation, tapi kadang-kadang universiti tak ajar macam mana kita mengatasi movement tu. Kadang-kadang kita tiba-tiba flash tak bunyi, flash tak nyala. So, kebanyakan yang senior otak-otak yang dalam fotografi ni, yang bidang experience dah lama, diorang tahu macam mana buat. So, diorang akan bagi tahu guide kita macam ni. Lepas tu, lagi satu, jangan sesekali kita macam kita dapat job, kita belajar dengan fotografer, kita macam caras dia, cantas dia. Betul. Kita hormat dia sebagai guru. Bang, kita dalam fotografi ni kita kena hormat siapa yang mengajar kita, walaupun dia kadang-kadang muda dari kita, kadang-kadang dia baru macam dia dalam bidang fotografi dah lama, tapi dia macam dia bukan pure macam fully fotografi punya full time punya fotografer, tapi knowledge dia ada. Kita kena hormat dia lah, walaupun dia ajar kadang-kadang simple lah, macam mana nak setting tu kan. Kadang-kadang benda tu boleh jumpa kat magazine, tapi benda tu hanya orang-orang tertentu yang dapat hafal benda tu. Jadi kita nak hafal setting tu kan, setting ni, event ni, setting ni. Kebanyakannya benda macam tu selalunya universiti ada belajar, kelas-kelas tertentu, workshop, kadang-kadang fotografer ada. Lepas tu sini macam kita ikut ni fotografer senior, dia akan tunjuk lah kita kalau macam ni setting macam ni, ini setting macam ni. Yang tu lah dia punya kita punya ni cara untuk kita belajar belajar untuk mendapatkan knowledge. Pada market tu kita belajar dengan dia. Kalau letak 500 dulu, yes, kita ikut lah. Sebab dia lebih tahu daripada tu. Kita panggil kalau makan garam dulu. Betul. Okay. Lepas tu kalau letak 500, kita jangan pandai letak 300. Kadang-kadang 500 tu memang harga untuk kau. Untuk kau 500 tu harga untuk kau. Tapi bila kau letak 300 sebab untuk dapatkan clients, itu boleh kacau. Sebab if dia harga 1000, jangan letak sampai 500. Maybe boleh letak 900. Bawah sikit, jangan terlampau bawah. Jangan bawah sangat. So, maksudnya kita tak adalah kacau market kalau kita rendahkan harga sikit tu. Sebab orang dekat sini lah senang cerita kan. Diorang bukan nak sangat kualiti tau. Diorang bukan maybe diorang nak kualiti, tapi diorang tak tahu kualiti tu macam mana. Tapi diorang nak murah. Faham. Sebenarnya disibu lah maksudnya. Disibu tak semua disibu. Rasa Malaysia sama macam tu. Yelah. KL pada kadang-kadang macam tu, nak murah. Tapi bukan apa, kita boleh je murah. Tapi kualiti macam tu lah. Tak boleh nak expect tinggi. Maksudnya you get what you pay lah. Right? So, okay, kalau macam tu, macam kita selalu maksudnya kita lah sebagai videographer dan fotografer selalunya akan berhadapan dengan situasi yang nak kualiti macam video yang gila-gila gempak gila. Yang dia buka YouTube pada semua kan. Dah cerita semua ni, tiba-tiba cakap kita, bajet 500 ya. Dia nak drone. Macam mana? Mesti pernah kan. Kalau tak pasal video mesti pasal gambar. Nak ni nak macam studio tapi nak harga 200. Pernah jadi. Selalu tu benda selalu berlaku. Rasanya tak terkira kan kita. Tak kira sebab kita kena faham satu benda je. Kita kena educate. Kita tak boleh kenapa dia mahal sebab ini harga dia. Tak boleh. Kita kena educate customer kenapa harga dia mahal. Bagi tahu list. Sekarang ni contoh saya punya servis RM50 1 jam contoh. Awak nak shoot event berapa hari? Berapa jam? Contoh 3 jam, 150 standby, 150 itu untuk servis. If lah awak ada kamera, awak boleh bayar servis. Awak tak perlu bayar kamera. Betul. Tapi bila melibatkan kamera saya, awak kena tahu kamera saya berapa sejam dia pakai. Betul. Contoh foto, berapa snap range nak kita shoot. Sebab kalau tanya semua fotografer, diorang akan cakap apa? Diorang beli kamera, diorang akan tengok shutter count. Shutter count contohlah kita beli kamera, contoh kamera range yang contoh di 7000 contoh ada dapat snap dalam 150,000. 150,000. Lepas tu habis 150,000, kemungkinan kamera tu tak boleh pakai dah. Dia macam kita pakai kereta timing belt. Habis usia dia. Boleh repair. Kita boleh repair tapi sama dengan harga repair. Harga beli baru. Harga beli baru. Harga beli baru. Itu usia dia.
So setiap snap akan ada scene-scene yang kita pakai. Lepas tu awak kena faham, kalau contohnya kita bidang editing, berapa jam nak editing. Lepas tu kadang-kadang kita bayar equipment, tol, minyak, kalau ada tol, minyak, kadang-kadang kita melibatkan penginapan, kita kena bayar. And then bateri berapa nak pakai. Lepas tu berapa masa kita pakai. And then yang buat dia betul-betul jadi kadang ada harga tertentu sebab time, masa. Kadang-kadang awak punya event, contohnya saya dapat awak punya wedding sama dengan event saya, event yang dah ada event. Contohlah awak nak saya shoot tapi saya ada event yang boleh saya dapat banyak lagi. Awak rasa boleh saya consider untuk dapatkan harga rendah? Takkan baik saya ambil job event yang kan? yang confirmnya saya dapat makin besar. Dia bukan kira macam kenapa awak ambil barang event ni mahal, event ni murah. Dia bukan apa, dia ikut event. Kalau awak rasa event awak penting, awak mampu keluarkan duit untuk itu, boleh. Macam saya sendiri pun, kalau saya ada event, contoh saya ada event, tiba-tiba orang customer nak panggil, saya ada event contoh kan, saya akan, kalau saya tak betul-betul tak boleh buat, okay, saya akan paskan nombor, awak contact kawan saya ni, fotografer seorang ni, dia boleh ambil, maybe dia boleh free ataupun fotografer lain. Macam sebab kita ada community, kita boleh share. Okay, saya ada job, siapa nak? Kita boleh collaborate dengan orang, kita boleh pas job ke orang. Itu dia punya, kita punya community dalam fotografi lah. Apa-apa pun selalunya hal-hal macam ni di kalangan fotografer tu sendiri. Diorang ada community, diorang ada group masing-masing, kadang-kadang pas job macam tu, itu benda biasa lah. Rasanya benda tu benda-benda macam ni ramai klien pelanggan kita lah yang nak perlukan khidmat kita tak tahu. Macam yang saya cakap tadi lah, shutter cam ni, bukan semua pelanggan tahu. Dia tahu gambar tu ada, gambar snap gambar jadi dah gitu. Lepas tu tukar lah. Tak tahu nak beli baru tu berapa puluh ribu. Sebab ni, kita macam ni, kita buat job, selalunya ambil job, dia job tu dapat bayar balik kita punya modal. Itu paling penting, bayar balik modal. Contoh kita ambil job kan, kita modal 5,000 contoh, 5,000 kamera dengan lens. Tapi kita buat job baru 3-4, semua balai tak balai. Kecuali lah job tu, satu job tu 10,000 kan, balik modal. Memang balai lah. Dia macam at least kita buat job, kita dapat bayar balik modal kita. Sebab modal fotografi ni besar. Masa saya study dulu, saya nak dapatkan preparation untuk pergi ke industri. Setiap sem saya akan guna duit PTTN beli lampu. Beli lampu studio, edit strobe editing. Beli satu sem. Cukup satu sem, okay, kita dah cukup equipment, dah boleh buka. Itu dia punya step dia lah, macam saya punya step lah. Macam kita pun memerlukan benda tu juga. So kita prepare awal. Macam saya time tu, saya start segi writing semester kedua kira saya ada 5 sem lagi, 5 sem lebih kurang 2 tahun setengah untuk kumpulkan barang-barang yang dah ada. So bila habis je degree, kita dah ada equipment. Boleh buat bisnes pun ada senang sikit daripada kita nak tunggu modal besar untuk buat bisnes. Saya nak tahu bila sebenarnya Eden Lens Fotografi ni tertubuh? Adakah tertubuh masa belajar atau Eden Lens ditubuhkan sebenarnya fotografi tu dah lama, tapi secara rasmi dia pada 7 Julai 2014. Ya, itu start berdaftar dengan SSM. Sebab kita berapa tahun kita melibatkan fotografi ni, kebanyakannya benda yang biarlah benda tu berlesen. Bukan fotografi tu boleh je lesen pasal kita freelance kan. Betul. Tapi biar ada lesen untuk cover kita balik. Something apa kita boleh buat kerja dengan proper. So apa-apa kita punya audit ke apa benda tu kita dah ada. Kita nak deal dengan customer ataupun kita nak ambil job government ke atau job company-company, kita kena ada license. So itu yang membuatkan kita perlu berdaftar dengan SSM ataupun Sarawak punya daftar dan perniagaan. Ordinance tu kan. Yep. Macam saya ambil SSM sebab saya bukannya dekat Sarawak saja. Kadang-kadang saya dekat KL, dekat Selangor, dekat Shah Alam buat benda macam tu kan. So apa-apa deal saya pun kalau balik ke Sarawak, buat balik Sarawak. Lepas tu apa-apa yang melibatkan KL, kita shoot ke KL. So kita macam tu. So sebab dulu masa saya sebelum register, kita ada berdepan dengan undang-undang untuk iklan Facebook. Siapa yang buka company, bisnes secara online kena ada lesen.
time tu. Maksudnya dia orang galakkan student untuk daftar SSM Yes. kan, tentu. Ah, Tapi dia bagi free. yes. Tak silap. Dia daftar siapa yang nak buka bisnes online mesti ada at least mesti ada lesen. Ha. Tu je dia punya syarat. Dan sebab fikir balik, betul sebelum apa-apa terjadi saya apply lesen dulu. Lepas tu yang lepas tu slow by slow lah. So, kita macam saya buat mula kecil dulu. Okay, saya beli lighting satu, kita buat job kecil dulu. Lepas tu upgrade sampai sekarang. Dah lengkap sekarang ni jadilah tu sebab dah kumpul lah dari masa belajar lagi dah kumpul. Okay, so tu macam mana berapa proses lah pemenubuhan attendance. Tapi banyakkan attendance ni dia fokusnya fotografinya pada mana? Wedding ataupun gambar-gambar fashion or something. Itu. Sebenarnya attendance fotografi tak ambil wedding fotografi. Padahal ni market paling besar ni. Yeah. Tengah hot. Tak ambil job fotografi. Wedding fotografi sebab bukan apa tau. Kalau saya ambil job wedding fotografi, takut gambar tak jadi. Dekat awal ni takut gambar tak jadi. Tapi bukan tak boleh. Boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar wedding. Cuma jangan expect macam mana wedding photographer ambil. Faham. Setakat tolong kawan-kawan, tolong ni yes. Mesti boleh ambil. Tapi kalau nak melibatkan, okay boleh buat job fotografi. Saya akan pass kat kawan siapa yang siapa yang buat wedding photography. Kira tak akan jadi main lah kalau di offer. Kecuali ada orang macam saudara mara, rakan-rakan terdekat, itu boleh. Faham. Reason ni sebab apa sebenarnya? Adakah sebab macam itulah seperti yang Intan cakap ni ada specialist kan? Yes. Adakah sebab tu? Sebab Adelaide fotografi sendiri saya sendirilah. Sebab apa nama Adelaide sendiri pun dari pandangan mata saya. Sebab tu nama dia Adelaide fotografi. Okay, sebab saya masa belajar dulu pun, saya ni more to fashion photography and commercial. Bila belajar fashion photography, dia jadi macam you punya skill tu more fashion. You ambil gambar akan jadi macam fashion. So, jadi gambar jadi commercial. Bila ambil gambar macam tu, so bila you melibatkan wedding, gambar wedding tu akan seakan-akan macam gambar untuk fashion. Orang jual butik baju. Dia tak akan jadi dapat moment macam tu. So dah macam terpengaruh, kita takut kita terbawa kita punya sebab saya sendiri saya shoot, saya ada macam kita panggil draft, sketch, planning semua apa yang akan terjadi pada gambar tu. So bila kita ambil wedding, kita datang ke tempat tu tanpa ada tahu apa yang akan terjadi. Kita tak tahu apa yang akan, kecuali kita datang. Kalau wedding tu ada rehearsal, mana ada wedding ada rehearsal. Kalau event maybe ada rehearsal. Macam wedding dia on the spot. Datang kita kena fikir apa yang akan berlaku lepas ni. Sebab tu bila wedding macam ni, orang yang ambil gambar wedding memang dah lama ambil wedding, dia tahu. So kalau saya nak jadi backup photographer boleh. Kalau nak main bukan. Main ni kena orang yang betul dah tahu apa flow. Kalau ni tak jadi kena buat apa. Sebab tu bila saya ambil gambar macam saya ni more to commercial photography and then more fashion. So everything gambar saya macam semua fashion lah. So gambar macam tu je. Tambah itu tu lagi gambar saya ambil gambar adalah event. Event tu memang part of macam minor punya ni lah, minor punya side income. Sebab event dengan fashion dua perkara berbeza. Tapi macam event kita tahu floor tu. Kita akan berjumpa dengan organizer. Apa lepas ni aku? Apa lepas ni? So kita dapat standby angle. Okay, lepas ni akan ada ni. Lepas ni akan ada ni. So kita ada standby. Itu adalah event fotografi punya kerja. Sebenarnya ada juga tadi tengah terfikir. Sebab tadi kan ada sembang kat pasal community kan. Banyakkan fotografer yang baru lah sebenarnya. Kita cakap yang baru MS Amsul, yang baru pemula. Kadang ni dia orang ni pemalu satu. Dia orang tak nak tanya. Dia macam aku boleh ambil gambar. Lah. Lepas tu dia macam ni dia buat harga murah. Lepas tu kacau market. Jadi isu pula dengan fotografer yang dah lama. Itu terjadi bila tak adanya komuniti yang kukuh. Ada komuniti tapi komuniti tu tak boleh join atau ada komuniti terlalu banyak. So paksa pecah grup. Asalnya benda ni saya nampak masa awal-awal saya berkecimpung ada banyak grup kat Facebook. Benda-benda macam tu sebenarnya efek tak pada fotografer yang wujud bisnes lah, fotografi yang wujud dekat sini sekarang. Dia macam ni tau.
sebenarnya yang part-part group ni betul, Ah, benda tu memang berlaku. ah, Okay, benda tu memang berlaku. Cuma kita bukan berdepan dengan apa tau. Kita berdepan dengan kita berdepan dengan group yang okay, yang ni pro. ah, Okay, yang ni pula okay, ni amateur. Yang ni middle range punya. ah, Okay. Bila macam yang amateur ni memang takkan pergilah. Memang takkan pergi group professional sebelum kau kena kecam. Hmm. Kau jangan pergi. Betul. Kadang-kadang yang pro ni pula dia punya orang panggil kadang-kadang tidak beri sokongan lah pada amatur punya. Kita ni apa tau, kita bukan nak tunjuk siapa hebat. Kita belajar. betul, You pro mana pun kadang-kadang satu benda pun kita tak tahu nak buat. betul. Kita minta orang yang baru belajar. Bila macam tu, kadang-kadang kalau perasan fotografer dia kebanyakan dia lah fotografer dia ambil satu bidang tu je. Kadang edit dia boleh, tapi video dia tak ambil. Contoh kan, bila you suruh design dia tak erti. Betul. Itu memang fotografer punya kerja. Tapi kadang-kadang bila fotografer amatur ni tiba-tiba dia tahu design, tahu buat video. So kita kongsi lah. Kena share benda tu. Share list tu lah kan. Share. Macam middle range ni dia 50-50. Nak cakap pro masih mula-mula tapi dia tahulah selok-belok fotografi tu sendiri. Bila macam tu kita bukan apa tau. Kita perlu kongsi ilmu. Kongsi betul tu. Kongsi ilmu. Benda tu benda tu tak rugi pun. Kalau kita nak kongsi ilmu, kita lagi terdapat berkat lain. Rezeki lain kita dapat. Kita macam kita rasa, okay, kalau saya ajar dia ni, nanti job saya hilang. Akan berkemungkinan memang job kita hilang. Betul. Kadang-kadang kita kena, kalau orang panggil, kita kena silang orang. Dan student kita sendiri. Kadang-kadang orang kita ajar, kita kena silang balik. Tapi benda tu memang jadi. Benda yang jadi. Tapi at the same time, benda rasanya lah yang saya nampak sekarang ni banyak, walaupun kena silang, tapi next job tu ada job lain yang masuk. Dia kadang-kadang tiba-tiba job lagi besar. Datang masuk job besar. Sebab bila kita rasa macam kena silang, yes, betul, benda tu kena berlaku. Sebab masa saya habis belajar dulu pun, saya jumpa dengan senior-senior lah, senior fotografer yang ada dekat Shah Alam, dekat Sibu, dekat Kuching punya fotografer. Tanya diorang siap pesan awal, jangan risau kalau kena silang dengan orang yang kau ajar. Sebab nanti kau maybe akan dapat job lagi besar, job rezeki lain yang cakap. So, sebab tu bila kita macam yang orang silent tu kena faham. Jangan respect cikgu yang ajar kau. Tu je betul. Respect apa yang ajar kau. So kau nak silent minta izin lah. Kalau nak minta izin, cik boleh tak saya ambil job ni? Minta izin dia dulu. Minta izin. Sebab orang tu kalau nak silent mengejut tiba-tiba asal job aku hilang. Dia tiba-tiba bila orang tu tahu kau yang ambil job dia. Dia tu yang buat benda je komuniti jadi macam huara tau, macam bergaduh sama sendiri. Tapi rasanya dah kurang lah, tak macam dulu kan. Jadi sekarang lebih okey. Macam saya nampak pun memang nampak lebih tenang. Fotografer, videografer saling bantu, saling pass job. Sebab kita saling memerlukan sebenarnya. Itu je cakap, bisnes kita ni bergantung pada komuniti kita juga. Kalau komuniti tak okey, maka tak okey lah. Itu je cakap, kita berkongsi ilmu macam Aiden cakap ni, memang berkongsi tu salah satu cara untuk kembangkan bisnes fotografi ni untuk jadi lebih besar lah. Sebab bila kita kongsi, kita dapat ramai kawan. So apa-apa job kadang kita memerlukan ramai fotografer. Kita akan panggil diorang balik. Kalau kita cuba kita buat salah dengan diorang, kita silang job diorang, kita nak panggil kita malu. Betul. So bila kita berurusan dengan orang, kita minta izin apa benda, itu kita dapat job besar. Kita dorang organizer tu, saya nak 5 fotografer. Kita terpaksa cari kawan-kawan yang kita pernah berkawan dulu, yang pernah kita belajar dulu. Diorang datang, confirm diorang boleh tolong. Okey. Sebenarnya masa kita dah habis dah ni. So kita tak nak director marah sebenarnya. So kita nak tutup lah. Tak ada dia tak marah. Berani marah. Okey. So kita nak tutup lah kita punya perbincangan kita hari ni. Terima kasih kepada Aiden. Aiden kerana mengkongsi pendapat dan tips-tips yang kita dapat. Rasanya boleh dipelajari lah. Kita boleh ambil iktibar untuk jadi lebih bagus lah. Pada pendengar di luar juga bolehlah jadi lebih better dengan janganlah tak kongsi lah. Rasanya perlu berkongsi. Itu salah satu benda utama kalau nak jadi seorang fotografer. Biar ramai kawan, jangan ramai musuh. Biar ramai kawan, jangan ramai musuh. Itu dia. Okay, itu saja untuk sesi kali ini. Dan jangan lupa untuk follow Cebu Digital Innovation Hub. Dan nantikan episod yang akan datang, Cebu Digital Podcast. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.